Assalamualaikum, berjumpa lagi dalam Bicara Inspirasi Riset Minda. Hari ini sangat seronok sebab kita nak bercakap tentang Riset Minda para suami. Sebelum tu nak ucap salam pada para jemaah. Sihat semua? Alhamdulillah, terima kasih. Kita ada seorang suami hari ini, ya. Tapi sebelum tu ingat kita punya tagline apa dia? Dunia dalaman saya menentukan dunia luaran saya. Jadi dunia dalaman saya sebagai isteri, sebagai suami menentukan dunia luaran saya sebagai suami atau isteri. Tapi hari ini nak bercakap tentang suami. Kita ada seorang suami hari ini, Encik Aiman. Kebetulan menantu saya pula tu. Sebelum tu nak tanya para jemaah yang ada suami kat sini, ya. Pernah tak para suami anda semua, jemaah sekalian, ucap terima kasih kepada puan-puan sekalian? Ada? Pasal apa dia patut ucap terima kasih agaknya? Sebab isteri ni, para suami sekalian di luar sana, ya, isteri lah yang mengandung, yang menyusukan, yang membesarkan anak dan mengalami segala penat jerih melahirkan dan membesarkan anak-anak kita. Agaknya nak tanya Atiyah ni. Aiman terima kasih tak pada Atiyah ni? Sentiasa. Sentiasa, ya? Betul, Betul. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi sebenarnya kalau kita lihat para suami sekalian, suami ni macam satu kapal, ya. Dia kapten. Isteri dia yang menentukan perjalanan dengan baik dengan menjaga ahli kapal yang lain, iaitu anak-anak. Tetapi sebelum kita nak jadi kapten kapal, kita mesti ada tujuan. Kita mesti ada fokus. Kita mesti ada konsep hidup sebagai seorang suami. Kalau tujuan kita bukan ikut sunnah Rasulullah SAW, kalau kita kahwin, pasal apa kahwin? Orang kahwin, kita kahwinlah. Orang ada anak, kita ada anak lah. Maknanya kita hidup sebagai ikut apa orang buat. Dan kita dah sebut siapa yang buat orang semua buat tanpa ada tujuan, jadi pengikut saja tanpa ada tujuan. Dan kadang-kadang orang yang tidak ada fokus yang betul mencari redha Allah dan hanya untuk penghargaan manusia, akan sesatlah kapal tu. Dan kalau konsep masa menjadi suami itu tidak betul, maka kapal tu akan karam. Sebab itu perhatikan, banyak orang masalah sekarang pasal rumah tangga, kan? Dan kita tengok banyak krisis rumah tangga selalunya kalau isteri. Hari ini nak cakap apakah keluhan isteri pada suami selalu. Ya, selalunya suami dia kata apa? Suami ni kadang tak ambil berat. Suami kadang panas baran. Suami kadang tak solat. Dan macam-macam lagi. Tetapi ingat kita kata, dunia dalaman, dunia luaran. Saya kata tadi, manusia keladak, jumpa orang keladak. Isteri keladak, jumpa suami keladak. Jadi kalau untuk celik mata dan riset minda suami sekalian, katakanlah suami kata, Prof, saya tidak baik sebab isteri saya tak elok. Saya rasa orang semua dah tahu. Siapa yang tengok program riset minda dah banyak kali dah tahu dah. Adakah isteri kita salah atau kita yang salah? Siapa yang buat pemilihan itu? Tentu suami. Dan suami-suami yang memilih isteri tanpa mengikut kriteria yang digalakkan oleh Islam, diwajibkan oleh Islam, tentu akan kecundang. Sebab itu saya nak ajar satu konsep, 4 prinsip yang semua para suami harus lakukan untuk menentukan kebahagiaan rumah tangga. Ya, yang pertama, macam orang lain juga, semua orang harus menghormati setiap makhluk Allah, apalagi isteri kita. Yang kedua, para suami harus menjalankan tugas dengan ikhlas, berbuat baik tanpa niat apa-apa, tanpa mengharapkan terima kasih daripada isteri. Dan yang ketiga yang payah kadang seorang lelaki buat, Cik Aiman, sebab apa tahu? Lemah lembut. Banyak orang lelaki ingatkan lemah lembut ni ciri-ciri wanita. Bukan. Kita bukan cakap lemah lembut macam perempuan, tapi sifat lemah lembut, contohnya tengok macam ni. Kalau kita dapat isteri, seolah-olah
isteri kita ni macam kaca yang sangat berharga, yang kita nak jaga betul-betul, jangan pecah dia. Maka kita lemah lembut dengan dia. Ya, maknanya benda berharga jaga dengan baik. Ya? Dan yang keempat apa dia? Yang keempat yang saya nak tekankan pada diri saya, keluarga dan semua kita ni, mesti fikir apa saya boleh beri manfaat. Banyak orang selalunya difikir apa dia nak dapat. Dan nak tanyalah berapa orang daripada suami di luar sana, bila kahwin kan, adakah ingin mengharapkan kebahagiaan atau nak membawa kebahagiaan? Adakah nak mencari isteri cantik ataupun mencari kecantikan dalam isteri? Alangkah baiknya kalau suami-suami semua cari kecantikan dalam isteri. Dan saya nak menyebut apa pernah disebut oleh pakar motivasi, bila kita kahwin dengan seseorang, para penonton dan jemaah sekalian, kita kahwin dengan 3 orang. Oh, apa 3 orang tu ya? Yang pertama, siapa dia yang kita sangka. Lepas dah kahwin, siapa dia sebenar. Dan yang ketiga, siapa dia jadi lepas kahwin dengan kita. Maknanya, kalau masa belum kahwin suami atau isteri kita baik, tiba-tiba jadi tak baik, kita bertanggungjawab menjadikan isteri kita siapa dia ada sekarang. Jadi maknanya, bila kita nak reset minda kita ni, kita nak delete file lama, cuba fikir balik. Kenapa isteri kita yang lemah lembut, yang rajin, tiba-tiba jadi panas badan dan marah dan tak setia dengan kita ke, nak marah pada anak-anak? Selalunya saya perhatikan, isteri yang tidak bahagia dengan suami selalunya nak lepaskan kemarahan, nak marah suami tak boleh, dia marah pada anak. Sedangkan isteri yang penuh kasih sayang dengan suami, dia rasa dihargai oleh suami, dia akan menghargai suami dan keluarga suami dan juga anak-anak yang bersama suami dia. So kita lihat balik, kalau suami sekalian tidak ada tujuan, fokus dan konsep menjadi suami, tentu kita akan letih. Ya, sebab itu saya nak sebut lagi, para suami sekalian, siapa yang berkahwin dan mengambil seorang wanita dari keluarga lain dengan tidak ada tujuan hendak membawa keluarga dan anak-anak ke syurga, sia-sia hidup. Tajam bunyi ya, tapi betul tak? Aiman? Betul. Betul ya? Kalau Aiman tak ada niat nak bawa Atiyah dan anak-anak ke syurga, alangkah sia-sia. Penat kita sebagai suami kadang cari kewangan, kerja overtime lagi, pergi outstation, dapat allowance, nak bina keluarga. Dan kalau kita hanya bekerja mencari keperluan hidup, nak beri makan anak isteri, sia-sia. Tetapi kalau kita bekerja bersama-sama keluarga mencapai tujuan hidup, alhamdulillah. Ya, kita berjumpa lagi di segmen sama-sama kita refleksi diri. Terima kasih bersama kita lagi dalam Bicara Inspirasi Reset Minda Suami. Ingat tagline kita, dunia dalaman saya menentukan dunia luaran saya. Kita mesti ingat ya, saya pernah dengar seorang ulama mengatakan, sebelum seseorang tu berkahwin ya, syaitan akan menggoda supaya berzina. Maknanya orang sedang couple ke, sedang bertunang ke, memang suruh berzina. Tapi bila kahwin, syaitan pandai, dia pusing 180 darjah, suruh bercerai. Maka dengan sendiri suami tu nampak kecantikan isteri dah tak ada. Duk tengok isteri orang lain pula cantik. Ya? Sebab itu dia kata, saya nak tanya, para isteri pun mesti ingat ya, kita duk sibuk nak suruh suami sayang, nak suruh cantik muka, tak. Mungkin tanya Aiman ya, bila dah kahwin, Aiman suka tengok kecantikan ke kebaikan isteri, kebaikan Atiyah? Kebaikan. Kebaikan. Memang itulah saya pilih Atiyah sebab kebaikan. Oh, Masya Allah. Pandai. Bagus, terima kasih. Lagi mungkin Aiman ada nak tanya soalan sebagai seorang muda ya. Sebenarnya saya sendiri ada ramai kawan dan di antaranya yang selalu bertanya kenapa saya kahwin awal, dan diorang semestinya ada alasan, iaitu diorang tidak bersedia. Dan saya nak tanya Mak lah, macam mana saya nak yakinkan mereka, dan juga apakah persediaan yang mereka perlu buat untuk persediaan diorang ke nak kahwin, menjadi suami? Wah, bagus soalan para suami. Harap-harap kawan Aiman semua dengar ya.
Aiman umur berapa ya? 27. 27. Kahwin masa umur 25. Saya rasa bagus umurnya 25 tu, dah elok dah ya, insya-Allah. Nak beritahu macam ni, sebelum kita bina institusi perkahwinan, jangan sibuk cari pasangan. Bina diri dulu. Bayangkan rumah tangga macam rumah yang tegap mempunyai tiang yang kuat. Kalau tiang satu tak kuat, yang ni tak kuat, buat macam mana rumah tangga tu akan runtuh. Perhatikan keruntuhan rumah tangga sebab percakaran suami isteri, sebab masing-masing belum matang. Belum matang, kebanyakan orang sibuk membangun kerjaya, tapi tidak membangun kepribadian dan kerohanian mereka. Mereka sibuk rasa bersedia bila material. Mesti ada rumah dulu, mesti ada kerja dulu, mesti ada berapa dalam bank dulu. Ini semua godaan syaitan. Sebab kita tahu orang yang baik dia cepat kahwin sebab tidak ada maksiat. Bukan tak ada maksiat lah, kurang maksiat. Sebab perkahwinan ini menutup mata kita kepada benda-benda yang lain. Sebab itu kalau syaitan kan, dia kata dia akan beri. Dia panggil tu, saya kata setiap hari bisa jaga 3 perkara kan. Suara hati kita, apa kita cakap. Dan kita punya tenaga kita ni fokus pada mana. Dan yang ketiga, apa manfaat kita boleh beri. So kalau seorang lelaki tu dia fikir nak jadi suami atau tidak. Yang pertama macam Mak sebut tadi, tujuan. So kalau kita ni nak menyampaikan ke syurga, lautan yang kita lalu ialah kita hendak melakukan sunnah. Ikut sunnah, ikut akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun kahwin umur 25. Sebab umur 25 dari segi Islam dia panggil umur dewasa. 40 umur matang. So kalau 25 tu elok. Tetapi kalau kita masih mencari perkembangan dari segi material, betul kita ada rumah, ada apa, tapi rohani tak ada. Mesti ingat ya, manusia kita ni sebenarnya 99% roh, 1% fizikal. Tapi tenaga kita habis nak bentukkan yang fizikal yang kita akan tinggal. Okey, untuk menunjukkan pentingnya rohani kita dan jiwa kita, nak buat kita punya kuasa minda. Mungkin kali ni Aiman sebagai suami kita beri peluang kat dia untuk melakukan muscle test kepada isteri sendiri Atia. Anak saya, jom. Okey, so kita dah sebut sebelum ni bahawa otot kita ialah satu indikator menunjukkan betapa bagus aura kita. Ya, jadi kita nak test satu dari segi memek muka. Para suami, para isteri tengok. Nak tanya jemaah sekalian, dekat rumah suka senyum ke masam? Betul ke? Nak tahu kita senyum atau masam, tengok muka anak kita. Kalau anak muka monyok, pasal mak muka monyok. Okey. Okey, sekarang cuba Atia buat tangan macam tu, buat testi biasa dulu. Just see dia punya baseline. Lawan 1 2 3. Okey. Test your strength. Okey, sekarang buat sekali lagi. Cuba Atia senyum manis. Okey, dah. Masa macam cuka. Lemah. Okey, sekarang cuba Atia happy. Gembira. Ceria. Okey. Sekarang ingat peristiwa yang sedih. Peristiwa sedih. Okey. Test. Tak kuat. Okey, terima kasih Atia Aiman. So perhatikan, memek muka kita bila kita senyum akan jadi kuat, bila kita masam jadi lemah. Sebab kajian saintifik menunjukkan setiap kali kita senyum, kita keluarkan hormon endorphins. Endorphins dipanggil yang satu bahan seperti morfin. Morfin kan orang makan dadah tu untuk high, bahagia, seronok konon-kononnya. Yang dihasilkan oleh sel endogenous morfin dalam tubuh kita sendiri. Dan penerima atau reseptor morfin ini ada pada setiap sel dalam tubuh kita. Bayangkan kalau endorfin ini banyak, dengan sendiri sel kita akan gembira, dan sel yang gembira akan melahirkan badan yang sihat. Sebab jantung elok, otak elok, sistem hormon elok, imuniti pun elok. Dan bila Atia tadi dia rasa perasaan gembira, dia kuat. Bila dia sedih, dia lemah. So kita yang nak sedih ni kenapa? Sebab kita tidak fokus kepada kesyukuran. Orang yang tak bersyukur sebab dia fokus pada apa yang dia tiada. Dan siapakah yang boleh bersyukur?
hanya orang bertakwa. Dan siapa yang bertakwa? Hanya orang yang ada sifat ihsan, di mana dia merasa Allah melihat dia ataupun dia lihat Allah. Macam sentiasa Allah melihat dia. Dan orang yang ada ihsan ni sebab dia ada iman yang kuat. Dia beriman pada benda yang gaib. Dia yakin malaikat mencatat. Dia yakin ada hari kiamat, hari pembalasan. Dia yakin Allah melihat dia. Ya? Dan orang yang beriman ni hanya kalau dia orang Islam. Sebab itu bila kita menjadi orang Islam, dilahirkan sebagai orang Islam, kita hendaklah menghargai iman kita. Jadi kalau fikir balik, 5 ni penting. Islam, iman, ihsan melahirkan takwa, takwa melahirkan syukur. Syukur melahirkan bahagia dan membahagiakan. Sebab itu kalau kita suami atau isteri yang bersyukur, Masya Allah, sentiasa melihat kecantikan dalam isteri, sentiasa berterima kasih kepada manusia isteri kita dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan betapa seronoknya suami sekalian, betapa seronoknya rumah tangga kita kalau sentiasa senyum dan bahagia. Okey, saya harap jemaah sekalian jelas. Rasa seronok tak sekarang? Ui, rasa nak cerita dengan suami apa dengar kat hari ni ya? Tak apa, suami sedang menonton kita sekarang ya. So sama-sama kita akan jumpa lagi, kita audit diri kita, kita berhenti rehat seketika. Selamat bertemu kembali dalam Bicara Inspirasi Reset Minda. Sekarang kita pada segmen ini kita akan bercakap tentang soalan daripada Facebook dan daripada jemaah sekalian. Tapi sebelum tu ingat tagline kita, dunia dalaman saya menentukan dunia luaran saya. Sentiasa ingat modul ini. Diana ada soalan ke? Saya ada soalan, Prof. Tadi Prof kata kalau kita nak memilih pasangan hidup, kita kena tengok latar belakang keluarga dia. Yeah. Okey. Sekiranya latar belakang keluarga dia bermasalah, macam mana? Contohnya dia dah suka kan dekat orang tu, tapi family lelaki tu bermasalah. Jadi adakah dia harus terus memilih lelaki tu ataupun putuskan? Agak susah ya, pasal soal hati dah suka ya. Tapi macam ni, kita ingat, kita kahwin kerana Allah atau kerana cinta. Beza tau. Kalau kita kahwin kerana cinta, cinta boleh hilang. Tapi kalau kerana Allah, Allah sentiasa dengan kita. Dan kadang-kadang kita buat keputusan yang pedih kerana Allah, Allah akan jaga kebahagiaan kita. Itu satu aspek. Satu aspek lagi, tengok kekuatan diri kita. Kalau kita rasa kita punya pembangunan macam saya sebut tadi, sebelum kahwin, bangunkan diri daripada akidah, ibadah, akhlak dah mantap, baru boleh kahwin dengan baik. Contohnya kita, orang yang kita suka tu, kalau akidah, ibadah, akhlak dia bagus dan kita pun bagus. Apa kata kita melihat perspektif di mana keluarga tu jadi madu'u kita, tempat kita berdakwah. So lihat keluarga bermasalah tu sebagai ladang pahala. Maknanya kita sebagai doktor nampak penyakit ini pahala boleh tolong. So kita sebagai doktor rohani yang insya-Allah kalau kita dengan suami, bakal suami, niat jadi satu contoh pasangan suami isteri yang solehah. Sebab sebenarnya kita jangan underestimate kuasa seorang insan. Seorang yang bernama insan, kalau dia benar-benar dekat dengan Allah, pergantungan dengan Allah sangat kuat, jangan bimbang. Yang paling kuat, bila Allah bersama kita, tidak ada benda yang mustahil. Dan kadang-kadang keluarga bermasalah tu, kalau cara kita melihat, kita mesti ingat, setiap macam kita kata, peristiwa negatif, orang negatif, semuanya satu pelajaran. Tidak ada benda sia-sia yang lalu depan kita. Dan tidak ada secara kebetulan. Semua perancangan Allah. So, saya satu lagi cadang ialah buat istikharah. Tidak kecewa orang istikharah. Dengan manusia musyawarah, dengan Allah kita istikharah. Tidak kecewa. Puas hati Diana? Baik, ada soalan daripada fanpage saya. Banyak betul orang tanya masalah pasal suami. Para suami sekalian, dengarlah saya nak cakap. Kesian para isteri. Para isteri ingat macam saya tunjuk tadi, satu benda yang sangat delicate, sangat berharga. Bayangkan dengan hanya aja satu lafaz akad, semua yang haram jadi halal buat kita. Seorang anak gadis yang ditatang dengan minyak yang penuh oleh ayah sepasang suami isteri, bertahun-tahun bela anak perempuan dia ni, tiba-tiba kita akad terus jadi hak kita. Belanja, okey mas kahwin.
tetapi kita sia-siakan. Masya Allah, bayangkan pembalasan Allah di akhirat nanti. Belum akhirat, bayangkan sakratul maut kita. Jadi soalan yang ditanya oleh Facebook saya ialah, saya berusia 35 tahun, dah kahwin 7 tahun, suami saya berhenti kerja, tak nak bekerja, panas baran, tak nak solat. Masya Allah, kesian, package. Selalunya sebagai manusia package. Ini gambaran ciri-ciri manusia yang tidak menghargai diri. Manusia yang tidak sayang pada diri dia tidak dapat sayang orang lain. Dan orang yang tidak sayang Allah tidak dapat sayang diri dia. So kita mesti ingat formula ini. Sayang Allah, sayang diri, sayang orang lain. Dan orang yang selalunya dah tak nak solat, tak sayang Allah. Panas baran sebab dia mempunyai imej diri yang rendah. Selalunya orang yang kurang keyakinan diri yang panas baran. Pasal dia panggil inferior, superior. Dia nak tunjukkan kekuasaan, pasal dia tak ada apa-apa, terpaksa tunjuk kuasa. So dia panas baran. Lepas tu malas bekerja pula, pasal dia tidak ada sifat tanggungjawab. Kita tahu tadi untuk formula hidup mesti ambil tanggungjawab. Dan dalam Islam, kita Allah sangat suka pada sifat yang apa? Kita mesti ada sifat kehambaan, sifat tanggungjawab dan sifat buat kerja sebaik mungkin. Dia panggil itqan. So para suami yang macam ni memang bermasalah. Macam mana saya nak cakap pada isteri ni ya? So kalau kita guna formula kita, dia telah mendapat suami keladak. So isteri tu kena tengok balik, kenapa Allah izinkan saya dijodohkan dengan suami keladak? Lihat diri. Kalau kita manusia wanita keladak, memang dapat suami keladak. So daripada kita nak betulkan suami kita untuk bahagia, tak boleh, pasal kita tak boleh betulkan orang. Ingat tadi, hidup kita yang kita dapat hasil cermin dalaman kita. So kalau dapat suami keladak, that means kita keladak. So nak betulkan suami tak boleh, betulkan diri. Apa kata kita betulkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Siapa yang mendapat kasih sayang Allah akan mendapat kasih sayang manusia. So, apa kata isteri ni yang bertanya ni ya? Kalau boleh kembali kepada Allah, betulkan kita punya akidah, ibadah dan akhlak kita, insya-Allah suami kita akan membuat perubahan. Sebab bila kita ubah dunia dalaman, iaitu kita punya fikiran, emosi, tindakan, insya-Allah dunia luaran kita akan berubah dan suami kita pun tidak ada orang yang jahat. Ingat ya, tidak ada orang yang jahat. Ini satu konsep yang kita mesti faham. Ada tak bayi lahir jahat? Bayangkan suami dia ni yang umur 28 tahun atau 35 lebih ni, masa dia bayi lahir baik ke jahat? Mesti baik kan? Itulah diri sebenar kita. Tapi bila kita besar, pergi sekolah, campur orang salah, jadi diri yang palsu, diri penuh keegoan pasal syaitan dah masuk. Bila kita balik saja, syaitan masuk pasal nak join dekat neraka. So bayangkan tidak ada orang jahat, cuma tak tahu nak jadi baik. So kalau kita nampak orang jahat, kita tak marah, tapi kita rasa kasihan dan doakan dia. Cuba tanya suami yang panas baran ni, agaknya dia bahagia tak? Tidak. Dia sedang merana. Sebab itu bila kita ada konsep macam ni, kita tidak akan hukum orang, penuh kasih sayang, dan rahsia yang paling utama di dunia ialah kasih sayang. Tidak ada benda yang kasih sayang tak boleh buat. So cuba isteri ni bayangkan suami yang panas baran ni, oh entah ini hari terakhir suami saya hidup. So nak marah lagi tak pada suami? Sebab tu para isteri dan para suami sekalian, Aiman ingat, bila kita jumpa pasangan kita, bayang ini hari terakhir kita. Untuk berjumpa dia, kita akan jadi baik. Saya harap sangat apa yang kita kata ni, kita amalkan. Jadilah isteri yang baik. Siapa belum dapat jodoh, jangan lupa sujud terakhir doa dapat suami yang baik. Jadi isteri solehah. Dan saya nak beri hadiah ya pada para jemaah yang telah sudi melapangkan masa, memberi masa dan perhatian pada saya. Buku ni Celik Mata dan Jiwa. Bukan mata ni saja, tapi mata hati. Ya, terima kasih. Saya harapkan konsep kita nak celik mata dan jiwa ni kita amalkan supaya sentiasa bahagia dan membahagiakan. Dan hanya orang yang celik boleh mencelikkan orang ya. Kalau kita jadi isteri nak celikkan suami, minta maaf tangan kiri saya pegang mic ni. Terima kasih. Terima kasih Puan Ina. Terima kasih. Ya, saya harap buku ni akan memberi satu ketenangan
Ya, hati ada Aiman pun tak apalah, boleh jugalah. Terima kasih. Insya-Allah. Terima kasih. Ya. Oh sorry. Ini anak saudara saya. Terima kasih.